Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Johor. Saya Ras Muhammad, Vice President Sales and Brand Community Richworks International, dan inilah Diary W, rahsia di sebalik kejayaan Titanium Johor yang kita adakan khas sempena Inner Circle Meeting kali ke-14 yang kita adakan di Desaru, Johor, dan ini yang akan diadakan pada 25 hingga 28 November 2019. Dan saya sekarang ni berada di dataran Johor Bahru, dan that side sebelah kanan saya adalah Daga Bay area, Istana Bukit Serene, dan tepi saya ni juga adalah stadium tertutup untuk menjadi pusat latihan JDT. Dan depan saya sekarang ni sedang berlangsung satu permainan bola sepak di mana yang dulunya menjadi tapak latihan untuk pasukan JDT. Dan alhamdulillah saya berada di sini untuk hari kedua di mana kita mempunyai misi yang besar, di mana kita ada seramai 28 Titan sebenarnya yang berasal daripada Johor, dan ini menjadi satu kelebihan ataupun satu keistimewaan. Dan untuk anda yang baru saja menonton kami, tahniah saya ucapkan dan juga terima kasih kerana menonton. Anda juga boleh mula beri feedback tentang audio dan juga visual, adakah jelas? Adakah anda dapat lihat dengan jelas, dapat dengar dengan jelas? Anda juga boleh start untuk share tentang live ini, dan anda juga boleh tag kawan-kawan anda supaya mereka mendapat manfaat daripada apa yang kita cuba nak lakukan untuk anda. Cuba tontonkan untuk anda, insya-Allah. Dan anda juga boleh sekiranya kalau sukalah kan, belanja love, belanja like dan sebagainya. Sebab the more you care, the more you sharing, the more benefit, lebih ramai orang akan dapat. Dan nak buat baik ni tuan-tuan dan puan-puan bukan susah. Boleh mulakan dengan apa yang saya cadangkan anda buat tadi. Alright, dalam Diary W ni kita akan kupaskan cerita kejayaan ahli Titanium yang berasal dari Johor sempena dengan ICM di Desaru 2019, di mana buat masa sekarang ada lebih 200 orang Titanium yang akan yang berada di Desaru untuk sesi coaching dan juga mentoring bersama Dr. Aizam Osman bersama mentor mereka yang bermula pada 25 hingga 28 November 2019. Berapa ramai antara anda yang tahu tentang info bendera Johor ni? Alright? Berapa ramai antara anda yang pernah orang kata terbaca tentang info bendera Johor? Tapi sebelum tu saya nak juga kongsikan kepada anda, Titan yang kita akan interview kejap lagi adalah Tuan Mio Shazali bin Muhammad, iaitu pemilik pada Memis CCTV, di mana telah menjadi Titanium kami selama ini tahun kedua, dan ICM di Desaru merupakan ICM terakhir untuk tahun kedua. Kita sama-sama nantikan sama ada Tuan Mio akan sambung belajar ataupun tamatkan ahli Titanium beliau. Itulah decision berat yang Tuan Mio sendiri kena putuskan. Dan seperti mana yang kita selalu kongsikan dengan anda, Tuan Mio adalah seorang yang sangat, bagi saya personally bila saya mengenali Tuan Mio, sangat banyak perubahan yang Tuan Mio sendiri lalui. Daripada dulu buat bisnes biasa, sekarang dah ada office sendiri, dah ada lebih ramai staff, sistem yang lebih structure, bisnes pemasangan CCTV yang makin lama makin mendapat sambutan, dan juga beliau sentiasa menjaga jajahan ataupun wilayah perniagaan, iaitu di kawasan Johor Bahru dan kawasan-kawasan sekitar. Alright, saya nak kongsikan dengan anda info tentang bendera Johor. Warna putih pada anak bulan dan bintang menandakan raja yang berdaulat. Simbol anak bulan dan bintang menunjukkan lambang agama Islam yang menjadi agama rasmi negeri Johor. Simbol bahagian berwarna merah melambangkan keberanian dan ketabahan hulu balang dan pengikut Sultan Abu Bakar yang sama-sama menyuarakai dan memajukan Johor. Dan warna biru tua yang dipadankan dengan warna laut ialah kerajaan dan rakyat. Antara tempat-tempat menarik di Johor yang boleh saya kongsikan dengan anda sebenarnya banyak, tapi saya nak kongsikan hanya 10 tempat saja buat masa ni. Pulau Rawa, Pulau Sibu Mersing, pantai di Desaru sendiri, Pulau Sibu Mersing, kita juga ada Taman Negara Endah Romping, kita ada Legoland Malaysia Resort, kita juga ada Bazar Johor yang lebih dikenali sebagai Bazar Karat, kita ada Johor Premium Outlet JPO yang sangat famous, kita ada Daga Bay, kita ada juga Puteri Harbour Marina, dan banyak lagi. Jadi Johor ni bagi saya sendiri adalah tempat yang memang pesat membangun, dan kalau kita datang setiap tahun kita akan sendiri dapat rasai perubahannya. Banyak bangunan-bangunan pencakar langit yang tumbuh bak cendawan selepas hujan. Alright. Jadi kita akan kejap lagi bersama-sama dengan Tuan Mio, sama-sama kita akan bongkarkan kepada anda
apakah cerita terkini Tuan Mio. Kita ke segmen seterusnya, kita commercial break dulu. Jumpa anda sebentar nanti. Hai, selamat kembali. Anda masih lagi bersama saya dalam Diary W, rahsia di sebalik kejayaan Titanium Johor. Dan sekarang ni saya bersama dengan salah seorang Titanium senior kami yang dah masuk tahun kedua, Tuan Mio. Apa khabar Tuan Mio? Alhamdulillah. Sihat eh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana? Alhamdulillah, great. Okey. Terima kasih kerana datang melawat kami di Johor. Sama-sama. Jadi kami sangat berbesar hati sebenarnya, orang kata dapat bersama-sama dengan Tuan Mio hari ini, alhamdulillah. Dan Tuan Mio merupakan ahli Titanium tahun kedua, yang di mana memulakan perjalanan bersama Titan di Inner Circle Meeting di Bangkok pada Januari 2018. Betul. Alright. Dan ICM, Inner Circle Meeting di Desaru merupakan ICM kali ke-6. Betul. Alright. Ke-6. Dan bukan terakhir. Dan bukan yang terakhir. InsyaAllah. Okey, seperti mana yang kita sentiasa kongsikan dengan anda, semua Titan-Titan kami menjalani perjalanan perniagaan yang berbeza. Seperti contoh Tuan Mio sendiri, semasa memulakan perniagaan, dipandang enteng oleh orang-orang kawasan sekitar, orang sekeliling, dengan pelbagai tomohan, tapi tetap juga menerima dengan hati terbuka dan tenang, dan sentiasa menjadikan kejayaan hari ini sebagai semangat untuk berjaya. Dan berusaha walaupun cuma masa tu hanya 10,000 saja kan sebulan. Dan melalui pelbagai-bagai dugaan dalam perniagaan, contohnya staf tak kekal, payment lambat, hutang banyak, pelbagai masalah lah yang dihadapi. By the way, itulah Tuan Mio Shazali, dan kita nak dengar sikit pada Tuan Mio, apakah perjalanan ataupun pengalaman Tuan Mio sendiri sepanjang bergelar usahawan dan juga ahli Titanium Richworks International yang bermentorkan Dr. Azam Osman. Bagi Tuan Mio, saya nak Tuan Mio mungkin boleh kongsikan siapakah Tuan Mio sebenarnya. Silakan Tuan. Okey, terima kasih. Apa saya nak share diri saya, memang kalau orang kata dipandang enteng oleh semua orang tu, actually semua orang pandang, semua orang akan cakap. Apa benda pun semua orang akan cakap. Itu yang pasti. Jadi apa yang pasti lagi yang kita perlu buat adalah kita perlu fokus untuk bina diri kita. Tuan Mio sendiri, Tuan Mio dah mula bisnes ni bila lagi? Okey, kita start bisnes ni officially kita register 2008. Okey, alright. Kita start berdaftar 2008. Okey. Okay, enterprise, Mimis Engineering. Mimis Engineering masa tu, okey. Yes, kita buat banyak electrical, CCTV, barricade, alarm system. Okey. Ada banyak benda kita buat. Okey. Apa benda yang datang ada semua kita buat. Senang, mudahkan cakap lah. Okey. Cuma sekarang ni lepas bermentor je, kita dah fokus pada apa yang kita bagus, apa yang kita baik. That's why sekarang ni dikenali sebagai Mimis CCTV. Okey, kita nak cerita pasal pengalaman Tuan Mio sendiri bersama Richworks. Your journey, bila bermula dan mungkin sampai sekarang. Mungkin Tuan Mio nak kongsikan sikit dengan audiens kami. Silakan Tuan Mio. Okey, jadi bersama Richworks bermula pada 2012. Yang mana satu orang kawan saya telefon saya, dia ada tiket free. Maknanya dia nak share saya tiket tu lah dekat AMP. AMP tu Advanced Marketing Power, yang bulan 12, bulan berapa saya lupa, tapi 2012 saya pergi dengan dia AMP. Waktu tu saya ingat saya buat dua benda je. Masa AMP tu saya ambil dua benda je. Kita fokus dalam social media dengan banner. Itu buatkan kita punya sale jadi huru-hara juga lepas tu. Saya attend client MYB 2014, dan masa tu yang saya ada office. Saya start ada kerani, saya start ada team. Saya start banner team. Pasal daripada MYB tu baru saya faham yang saya perlu team untuk run business. MYB ni maksudnya Master Your Business. Dulu kita ada kelas Platinum Master Your Business lah. Okay, kemudian seterusnya? Lepas tu saya rasa, okay, mungkin ada something yang tak betul dan saya cari lagi. Apa benda yang kurang? 2016 saya masuk
Tak apa, Pasal- it's okay, no problem. Saya boleh terhimpun kat sana. Okey, pada asalnya saya fikir MKK ni saya tak perlu. Pasal saya dah ada semangat nak buat. Tapi saya silap. MKK adalah benda pertama saya perlu buat. Pasal dia betulkan dia punya dalam. Saya jumpa apa yang saya buat salah. Saya jumpa apa yang saya buat. Okey, tak maaf. Tak ada masalah. Ini pengalaman Tuan Mio sendiri. Yes, ini pengalaman saya. Jadi banyak orang tanya saya kalau nak start bisnes, saya kata pergi MKK dulu. Kenapa Tuan Mio rasa MKK tu bermakna untuk Tuan Mio? Saya jumpa siapa diri saya kat sana. Saya jumpa siapa diri saya. Maksudnya? Selama ni mungkin saya terlalu fikir untuk cari duit je. Tapi dalam MKK Dok tak ajar benda tu. Dok ajar yang kita perlu kasih value pada orang. Kita perlu kasih nilai pada orang lain. Bantu orang lain. Bantu team, create team, bantu yang lagi satu family. Pasal dulu bila saya bisnes, saya lupa semua benda. Saya ingat nak cari duit je. Saya lupa family, saya lupa mak saya lupa family semua. Saya sibuk dengan cari duit. Saya boleh kerja pagi sampai malam, saya lupa semua benda. Dan Tuan Mio rasa tu penyebab kenapa bisnes tu banyak terhalang. Betul. Dan you sebenarnya setuju tak? Bisnes ni naik turun bukan hanya bergantung pada marketing. Betul. Dia ada banyak faktor-faktor lain sebenarnya dalam perniagaan. Ya. Okay, tuan-tuan dan perempuan, perniagaan ni bukanlah kita nak hanya fokus kepada satu faktor, iaitu sales marketing saja. Ada sangat banyak. Leadership. Ada juga orang yang pandai buat marketing tak pandai jaga staff. Itu yang kebanyakan peniaga-peniaga menghadapi, usahawan-usahawan menghadapi masalah staff tak ada dan sebagainya. Alright. So sehingga sekarang dah masuk Tahun kedua di Titanium. InsyaAllah saya akan sambung lagi pasal saya tahu. Jadi saya mesti panjang. Sekejap, bulan 12 akan expire. Betul. Dan Tuan Mio berniat untuk sambung lagi. Ya, kita akan apply lagi. Sebenarnya berbaloi tak Tuan Mio? To be honest saya cakap, sebab you dah 2 tahun. It's not cheap. Betul. It's not for everyone. Benda ni adalah bukan murah. Tapi adakah memberi kesan pada diri Tuan Mio? Yes, saya rasa pasal sekarang Dok bukan kasih kesan pada saya je, kesan kepada tim saya. Itu yang best. Okey lah. Kita nak tanya, rasa dah terjawab persoalan mana tahap bisnes you dulu dengan bisnes sekarang adalah lebih serius, lebih berstruktur. Betul. Setuju apa yang saya... Betul. Setuju? Okey. Lebih berstruktur dan kita ada tim dan kita ada tim yang committed. Jadi maknanya even most of it saya dah banyak delegate kepada tim yang buat. so, tim yang buat dah. Dah ada tim yang menjalankan peranan-peranan yang dulu Tuan Mio buat. Dulu semua benda saya buat. Sekarang dah boleh banyak perkara lah, ada lebih masa dengan keluarga. Betul. Sebab tuan-tuan dan perempuan, ada 3 perkara je sebenarnya semua orang nak capai dalam hidup. Freedom of time, freedom of choice, freedom of money. Tapi berapa ramai sebenarnya jadi mangsa pada 3 perkara ni. Yes. Hendak dia tak dapat apa-apa. Lagi teruk kehidupan ada lah. Okey. So Tuan Mio, last sekali lah. Saya nak tanya Tuan Mio sendiri lah. Kalau Tuan Mio boleh gambarkan dalam bentuk perkataan, apakah yang sebenarnya Rishwat dah bantu? Okey, pertama dah bantu saya betulkan diri saya sendiri. Okay, itu pertama. Put saya on track. Ada dulu saya fikir nak kejar cari duit je. Duit. Tapi sekarang tak. Sekarang saya kena fikir orang keliling saya. Saya perlu fikir juga, saya perlu ingat maknanya pencipta saya Allah SWT, saya kena ingat lah. Benda ni saya tak boleh lupa. Benda ni apa lagi, saya perlu bina team, saya perlu kasih value pada semua orang. Bukan kepada customer je, kepada team saya pun saya kena kasih value. Itu yang Rishwat dah bantu saya nampak benda-benda ni. Dan ketiga saya rasa tim Rishwat dah banyak bantu saya adalah bina leadership saya dengan bina leadership team. Itu yang kita nak buat. Itu paling mahal. Adakah penting Sangat. Leadership sangat
apa yang Tuan Mio faham tentang leadership yang Rishwa dah ajar Tuan Mio? Okey, leadership sangat penting untuk leadership, untuk menjadi pendengar yang sangat baik. Lepas tu kita akan betulkan mana yang tak betul, dan kita akan drive semua orang akan bekerjasama untuk capai matlamat kita. You rasa isu-isu yang you mention ni ramai tak orang kat luar hadapi bila tak ada proses pembelajaran yang betul? Of course, bila dia tak ada leadership dalam bisnes, semua benda dia kena buat sendiri. I see. Okay. Saya ada leaders dalam HR, saya ada leader dalam finance bookkeeping, saya ada leaders dalam operations, saya ada leaders dalam marketing. Benda semua just bergerak sendiri. Autopilot lah sekarang. Kalau pergi umrah dapat mengerjakan umrah dengan tenang lah. Kita dah boleh, info tu dah boleh senyap sikit lah, tahu je dulu lah. Tak macam dulu Okey. Last sekali lah. Apa pengharapan Tuan Mio pada perniagaan Tuan Mio lagi 5 tahun akan datang? Ataupun 10 tahun akan datang? 5 tahun ke 10 tahun? 10 tahun apa yang kita nak nampak? Okey. Lagi 10 tahun apa yang saya nak, Memis CCTV berdaftar di Bursa Saham Kuala Lumpur. Amin, insya-Allah. InsyaAllah, kita nampak kat situ. Apa lagi yang saya nak, maknanya kita punya sale kita mencecah 50 juta. Seminggu kita buat dalam, sebulan kita buat dalam 4 juta. Seminggu dalam perlukan 1 juta. Dan kita perlukan mungkin 10 branch. Untuk kita hit kita punya target tu, kita perlukan 180 operation team. Kita perlukan lebih kurang dalam 30 orang service team. Semua saya dah list. Jelas. Dah jelas. Magic number jelas. Magic number dah jelas. InsyaAllah boleh capai. Dan berapa kita nak simpan saving pun berapa kita dah tetapkan. Kita target at least by 50 kita dah ada 5 juta untuk buat 1 tahun cash net profit. Plus berapa emas kita nak simpan, berapa aset kita nak buat. Semua kita dah detailkan dan kita plan out. Itu time capsule dia lah. Betul. Kalau katalah Tuan Mio masih lagi bersama Rishwa, lepas tu saya datang lagi sekali interview dekat Wisma Miss CCTV. InsyaAllah. Amin. Okey, last sekali Tuan Mio. You rasa Dr. Azizam memainkan peranan yang penting dalam membangunkan you punya personality dan juga perniagaan you? Betul. Pasal salah satu saya jadikan Dr. Azizam itu adalah contoh pada saya. Okay. Pasal saya nampak dia punya leadership, saya nampak dia punya ketunggan, saya nampak dia punya keikhlasan dia, macam mana dia nak ajar team. Okay. Jadi bila yang saya nampak dekat Bangkok tu, saya kata saya dah flat. Tapi saya nampak Dr. Azizam masih lagi bersemangat ajar. Terima kasih Dok kerana pertama Dok sabar dengan saya. Terima kasih Dok kerana Dok banyak tunjuk. Memis TV pun actually asal daripada Dok yang kasih nama. Lagi ada banyak benda yang Dok dah tegur saya, ada banyak benda yang Dok advise saya. Alhamdulillah saya buat. Saya rasa benda tu betul. Banyak membantu saya, banyak membantu grow, banyak membantu tim. Dan terima kasih juga kepada Dok kerana kasih peluang kepada tim saya untuk belajar. Pasal kita tahu kalau kita nak hantar semua tim pun tak mampu. Tapi alhamdulillah kita ada EEC yang Dok kasih setiap bulan, yang dapat membina, dapat shape kita punya tim yang committed. Dan saya tahu saya boleh bina satu tim, saya boleh bina satu bisnes yang boleh bantu ramai orang, yang boleh kasih value ramai orang. InsyaAllah. Tahniah pada Tuan Mio. Terima kasih. Saya tumpah bangga dan saya sentiasa doakan Tuan Mio dipermudahkan segala urusan dan Saya terus berjaya. Saya pun bangga tuan dapat datang Okey. ke ofis saya. InsyaAllah mungkin lagi 10 tahun insyaAllah. InsyaAllah. Tuan akan datang lagi. Datang lagi. Saya sendiri akan, masa tu saya pun dah berumur sikit tapi ya, nanti kita akan chop kat sini. Rishwa was here. Alright. Okey, kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita akan ke commercial break dulu. Ini merupakan segmen kedua dan tunggu saya untuk segmen seterusnya. Assalamualaikum. Jumpa anda sebentar nanti. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Saya Ras Muhammad. Saya Nabiha. Oh, okey. Apa khabar? Sihat Alhamdulillah. Sihat alhamdulillah Okey, apa nama awak? Saya Nabiha. Nabiha. Ya.
Okey, Nabila berapa lama dah kerja dekat? Okey, saya dah bekerja dekat Memis. Sudah lebih kurang nak dekat 5 tahun dah. Dah 5 tahun dah. Tuan nama? Saya Lukman. Lokman. Dah berapa lama dah kerja kat sini? Saya dah hampir 2 tahun lah. 2 tahun dah? 2 tahun, ya. Saya kenal Tuan Mio memang sebelum saya masuk sini lagi lah. Pasal kita memang ada relation lah. Okay, then sebelum tu saya memang kenal Tuan Mio ni orang yang straight forward lah. Kan? Dia kalau dia tak puas hati, dia memang cakap straight forward lah. Dia memang takkan jaga hati orang kan. Tapi sekarang ni bila dia dah pergi training, saya nampak dia sikit-sikit berubah lah kan. Ada banyak perubahan daripada saya masuk dan sampai sekarang. Dia punya karakter dia banyak yang berubah lah. Dia punya cakap firm, cakap dia memang tegas. Tapi dia kata apa, bukan dia cakap benda yang betul pada orang yang betul lah. Dalam keadaan semua orang, kebanyakan orang akan berlumba-lumba untuk bekerja dekat syarikat-syarikat yang besar. Dan Nabila pula boleh bersabar kat sini selama 5 tahun. Sebenarnya apa dia punya reason sebalik tu? Okey, reason dia sebab mak saya. Sorry. Tak apa, it's okay. Saya nangis setiap hari. Reason dia sebab mak saya dulu. Then since 2015 macam tu, Tuan Mio dah ambil banyak bekerja. Ada yang on off, keluar masuk. Itu dah perkara normal lah kan. Jadi saya macam pelik, kenapa korang on off? And korang expect company ni multinational ke? Korang kena tahu ini adalah company Bumi Putra yang baru nak naik. Company Bumi Putra yang baru nak naik. Jadi why not? Jangan expect korang masuk, korang nak dapat gaji yang besar. Terima kasihlah kerana bagi peluang, bagi trust. Yang paling mahal sekali yang saya dapat daripada Tuan Mio ialah trust. Okay, saya punya harapan saya supaya trust Tuan Mio sentiasa bersama dengan saya. Kita sama-sama build up this company untuk capai matlamat 2028 untuk list up dia bursa saham. Itulah di antara perkongsian daripada staff yang dah bekerja selama 5 tahun di syarikat Memis CCTV, dan benda ni bukan satu benda yang mudah sebab kita nak hadapi sehari pun kadang-kadang rasa macam selamanya. Ini kan pula 5 tahun. Tapi kalau yang dah datang nanti in future, bila Memis dah berjaya, resipi kejayaan tu tidak akan sama seperti mana yang Nabila lalui, sebab inilah yang Nabila sendiri lalui semenjak 5 tahun yang lepas. Alright, kita akan commercial break. Kita akan kembali selepas ni. Terima kasih kepada anda yang masih lagi menonton dan masih lagi orang kata excited melihat, menonton perkongsian kami dalam Diari W, sempena program yang kita akan adakan di Dedausaru, Johor. Sempena program Inner Circle Meeting kali ke-14 yang kita adakan pada 25 hingga 28 November 2019. Berapa ramai antara anda yang sebenarnya belajar daripada perkongsian Tuan Mio sendiri, ataupun staf-staf Tuan Mio yang bersama Tuan Mio daripada masa belum mula dulu bisnes dimulakan dan sehinggalah sekarang ni. Yang penting saya nak kongsikan dengan anda betapa kuatnya kesan IMKK pada Tuan Mio sendiri, sehingga bila bercakap sebut IMKK boleh menyebabkan Tuan Mio menitiskan air mata jantan beliau. Bukan senang ya tuan-tuan dan puan. Berapa ramai antara anda yang pernah hadir ke program KK dan sekarang yang sebenarnya terasa ataupun ada kesan pada kehidupan anda? Mungkin anda boleh kongsikan di ruangan komen, insya-Allah. Dan bila kita tengok balik syarikat yang dibina daripada titik peluh Tuan Mio sendiri,
yang dibina daripada proses pembelajaran Tuan Mio sendiri, yang di mana sekarang ni kalau kita tengok balik, Tuan Mio ada kongsikan tentang visi 2028, 10 tahun akan datang. Apa yang Tuan Mio nak capai? Nak pastikan syarikat Tuan Mio sendiri disenaraikan di Bursa Saham Kuala Lumpur. Itu satu cita-cita yang besar. Dia adalah satu benda yang sebenarnya boleh dicapai. Sebab kalau kita tengok segala impian kita yang besar, kita mestilah mulakan dengan impian yang besar, dan juga tindakan pun mesti besar juga. Semua benda mesti besar. Bak kata Dr. Azizan, mulakan dengan sekecil-kecil tindakan, kerana lama-kelamaan tindakan itu membawa kepada perubahan yang besar dalam hidup anda. Kalau kita tak mulakan langsung, kita tak akan dapat apa-apa. Tapi kalau kita mulakan walaupun kecil-kecil, lama-lama kita akan jadi besar juga. Alright. So saya nak ucapkan tahniah kepada anda kerana menonton, dan juga saya nak bagi tahu anda yang kita akan saya nak ucapkan tahniah kepada anda kerana menonton, dan kita nak bagi tahu anda akan ada sesi seterusnya selepas ni. Jadi saya seperti biasa nak doakan anda supaya sentiasa berada dalam keadaan sihat, gembira, bahagia, dipermudahkan segala urusan, dan insya-Allah supaya terus bersemangat melakukan apa sahaja aktiviti anda selepas melihat apa yang kita tontonkan kepada anda. Terima kasih kepada anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.